A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Jadi yang dihormati pensyarah kami Dr. Aminuddin dan yang dikasihi sahabat-sahabat sekalian insyaallah. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Sejarah dan Pemikiran Ajaran Batiniah. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang ahli dan saya sebagai ahli yang pertama Ahmad Syakir Aidil akan membentangkan serba sedikit pengenalan mengenai ajaran batiniah dan seterusnya akan menyatakan beberapa objektif kajian ini. Jadi sebagai pengenalan berkaitan dengan ajaran batiniah. Ajaran batiniah ini merupakan antara pecahan dari golongan-golongan yang dikatakan sebagai ajaran yang sesat. Kenapa mereka ini dikatakan sesat? Hal ini kerana pegangan puak batiniah ini bertentangan dengan pegangan yang sebenar iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi serba sedikit tentang ahli sunnah wal jamaah sebelum saya melanjutkan tentang perbicaraan tentang batiniah. Secara rasminya akidah ahli sunnah wal jamaah ini merupakan pegangan dominan umat Islam di seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia. Malaysia ni antara negara-negara Islam yang telah menetapkan bahawa pegangan rasmi masyarakat Islam di negara ini adalah berdasarkan pada akidah dan fatwa-fatwa ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini dari segi bahasa berasal daripada dua patah perkataan iaitu ahli sunnah, ahlus sunnah dan al-jamaah yang memberi maksud golongan yang mengikuti pegangan Nabi SAW dan jemaah para sahabat, terutamanya khulafa ar-rasyidin yang dididik oleh baginda SAW. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah ini diambil dan dirumuskan oleh ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok. Lalu mereka bertanya, siapakah satu kelompok itu ya wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, mereka ialah golongan yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama telah merumuskan bahawa golongan yang berpegang kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat digelar sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebagai kesimpulannya, pegangan yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah ini merupakan pegangan yang sesat. Jadi kita masuk berkaitan dengan batiniah. Golongan batiniah ini memiliki sejarah yang sangat panjang yang selalu berkembang dan berpecah pada setiap zaman. Jadi mereka ni berpecah menjadi banyak aliran dengan pelbagai nama mengikut pengasas yang menggerakkannya. Gerakan ajarannya telah muncul pada zaman awal Islam lagi dan dapat ditelusuri juga jejak-jejak golongan ini pada sebuah kelompok yang disebut Sabaiyah iaitu pengikut Abdullah bin Sabah dan beberapa abad kemudian dikembangkan oleh Maimun bin Daishan, seorang budak beragama Majusi. Semenjak daripada itu, ajaran ini telah berjaya mempengaruhi beberapa puak dan membentuk sebagai satu kepercayaan yang berpengaruh. Walaupun mereka ini berpecah kepada banyak puak, mereka memiliki sejumlah pandangan dan pegangan yang sama, iaitu secara asasnya amal ibadah hanya cukup secara batin atau niat sahaja. Jadi mereka ini amat mendahulukan dan mementingkan roh dan jiwa tanpa mementingkan amalan zahir yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jadi itulah serba sedikit tentang pengenalan mengenai ajaran batiniah. Jadi seterusnya saya akan menyatakan beberapa objektif kajian ini. Antara objektifnya yang pertama ialah untuk memahami maksud batiniah yang sebenar dari sudut pemikiran Islam. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor kemunculan golongan batiniah. Dan yang ketiga ialah untuk mengetahui sejarah perkembangan ajaran batiniah, iaitu dari awal zaman kemunculannya sehinggalah sekarang. Dan yang keempat, untuk mengenal pasti ciri-ciri ajaran batiniah, ciri-ciri yang dipegang oleh puak batiniah. Dan yang kelima, untuk memahami ajaran dan pemikiran batiniah melalui beberapa konsep. Dan yang terakhir ialah untuk menganalisis pandangan ulama Islam terhadap penyelewengan ajaran batiniah. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang kedua. InsyaAllah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian bermaksud melibatkan teknik khusus yang digunakan dalam proses penyelidikan untuk mengumpul, mengorganisasi dan menilai data. Metodologi merujuk kepada alat-alat yang digunakan untuk mengumpul maklumat yang relevan dalam kajian penyelidikan tertentu. Contohnya seperti survey, soal selidik dan wawancara adalah antara alat penyelidikan yang biasa digunakan. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan maklumat dan analisis data. Salah satunya, kami membuat kajian-kajian rintis seperti melakukan kajian terhadap penyelidikan lepas. Selain daripada itu, kami menjalankan kajian yang bersumberkan internet dan laman sesawang untuk mendapatkan maklumat tambahan.
Daripada maklumat media cetak serta elektronik inilah kami mengadunnya. Seterusnya dijadikan data untuk dimasukkan ke dalam kajian penyelidik. Itu saja dari saya tentang metodologi kajian. Dipersilakan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Nur Fatin Syafiqah binti Sanusi, nombor matrik A181577 akan membentangkan maksud batiniyah. Dari segi bahasa, perkataan batiniyah ini dinisbahkan kepada perkataan batin, iaitu lawan kepada perkataan zahir. Manakala dari segi istilah pula, batiniyah ialah golongan yang beriktikad bahawa setiap perkara zahir itu ada batinnya dan setiap ayat Al-Quran itu ada pentakwilannya. Dalam arti kata lain, golongan yang mengamalkan ilmu batin ini ialah mereka yang beranggapan setiap zahir itu ada batin dan setiap ayat Al-Quran yang diturunkan ada pentakwilannya. Selain itu, golongan ini juga menyembunyikan dan merahsiakan ajaran yang menjadi pegangan mereka. Mereka mendakwa kononnya mereka mengetahui rahsia dan mempunyai keistimewaan sesuatu perkara. Mereka menggunakan pelbagai bentuk perlambangan sehingga tiada kaitan langsung dengan pengertian asal. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, kita pergi kepada faktor-faktor kemunculan batiniyah. Dakwah batiniyah dipelopori oleh Abdullah bin Sabah yang cuba mencari pengaruhnya di kalangan muslimin dengan menyebarkan pelbagai fitnah semata-mata untuk menghancurkan Islam. Ia memeluk Islam pada zaman Khalifah Uthman ibni Affan. Dia cuba mempengaruhi orang-orang Arab kampung yang baru memeluk Islam dan penganut Islam di negeri-negeri Islam yang lain dengan berpindah rendah dan bermusafir dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Dia pergi ke Hijaz, kemudian ke Basrah, kemudian ke Kufah dan kemudian ke Syam, tetapi dia tidak dapat mempengaruhi orang-orang Syam. Dia dihalau dari Syam dan seterusnya menetap di Mesir. Di Mesir, dia menghubungi orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat dan mula berlagak dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang alim dan hebat, serta mula menanam benih-benih syak dan menimbulkan keraguan dalam hati orang-orang yang baru memeluk Islam dengan dakwaan yang bertujuan untuk menghancurkan akidah Islam. Jika dikaji masyarakat Islam di setiap negara ini, dapat dikatakan bahawa punca yang membawa kepada lahirnya berbagai ajaran dan amalan sesat pada umumnya adalah berpunca dari dua faktor. Faktor utama iaitu faktor dalaman internal factor dan faktor luaran faktor dalaman. Pada kebiasaannya, jenis ajaran seumpama ini telah bertapak dan tersebar secara sulit dan tersembunyi di daerah-daerah pedalaman di negara ini. Golongan yang mempelopori ajaran dan amalan ini adalah terdiri dari tokoh-tokoh tempatan yang terpengaruh dan sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Faktor luaran masyarakat Islam di negara ini adalah merupakan masyarakat yang terbuka. Dengan hal demikian, berbagai pengaruh luar begitu senang sekali mempengaruhi keadaan sekitar masyarakat Islam. Guru-guru yang mengajarkan suatu ilmu atau amalan ini selain dari anak tempatan adalah juga datang dari luar negeri. Dengan peranan yang dimainkan oleh para pendakwah batiniyah, ia berjaya disebarkan ke negeri-negeri ini lain antaranya India, China yang merupakan tempat persinggahan pedagang-pedagang di zaman dahulu kala. Kedudukan tanah Melayu yang merupakan tempat strategik untuk kegiatan perdagangan menjadikan daerah batiniyah dan ajaran-ajarannya bermudah bertapak. Oleh itu, batiniyah sampai ke tanah Melayu pada permulaan dari negara-negara Arab melalui orang-orang Arab dan Parsi. Seterusnya, orang India mengambil kesempatan menyebarkan ajaran batiniyah. Perdagangan merupakan ejen penting dakwah batiniyah, di mana para pendakwahnya berselindung di sebalik perdagangan dan menyamar sebagai saudagar dan pedagang untuk menyebarkan ajarannya. Masanya dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka. Surah Al-A'raf 157, ia dapat dikaitkan dengan faktor-faktor kemunculan batiniyah. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Seterusnya kita pergi ke sejarah perkembangan dan kemunculan batiniyah. Ia telah muncul sekitar akhir kurun ke-17 dan awal kurun ke-18. Ia bermula dari tanah Arab dan mula disebarkan pemikiran batiniyah ini ke negara India dan China. Pada peringkat awal, batiniyah ini telah ada semenjak zaman kebangkitan Rasulullah lagi dan berakhirnya zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, dan ia mula disebarkan ke Hijaz, Basrah, Kufah dan Mesir. Malah pada peringkat dakwah pula, batiniyah ini semakin rancak pada zaman Umayyah dan juga zaman Abbasiyah, dan ia telah muncul di tanah Melayu pada kurun 9 Masihi semasa pemerintahan kerajaan Perlak yang pada ketika itu berpegang dengan mazhab Syiah.
Al-Qahir Bikuwatillah juga telah membina pusat pengajian khas untuk pengikut-pengikut ajaran Batiniah. Dan untuk makluman, pengasas ajaran Batiniah ialah Abdullah bin Sabah, iaitu pemuda Yahudi Sun'a yang digelar Ibnu Sauda kerana ibunya bernama Sauda dan juga telah memeluk Islam pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Kita pergi ke pembentang yang seterusnya. Terusnya ialah ciri fahaman batiniah. Menurut kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang telah dikarang oleh Abdul Rahman Hassan, telah menerangkan ciri-ciri fahaman batiniah. Yang pertama ialah at-tafarus, yang bermaksud penyeru akan mengintai mereka yang diseru untuk melihat proses kejahatan, dan bila terlihat tanda-tanda seruan mereka bakal disahut, mereka akan didekati secara serius. Tetapi jika di rumah mereka yang diseru itu terdapat alim ulama, mereka akan membatalkan hasrat mereka untuk menarik orang yang diseru itu kepada ajaran batiniah. Seterusnya yang kedua, at-ta'nis, iaitu usaha untuk memujuk yang diseru secara lemah lembut serta memuji-muji orang yang diseru. Yang ketiga, at-tashrik, di mana mereka akan berusaha untuk menimbulkan perasaan keraguan terhadap fahaman-fahaman yang sedia ada. Seterusnya, at-ta'liq. At-ta'liq dilaksanakan kepada mereka apabila orang yang ditanya tidak dapat menjawab soalan tersebut, mereka akan meninggalkan persoalan tersebut dengan tanda tanya supaya orang yang mahukan jawapan itu akan mencari mereka semula. Ini adalah salah satu usaha untuk mereka menarik orang untuk masuk ke dalam ajaran batiniah. Okay. Yang kelima adalah ar-rab, iaitu mengadakan ikatan bersama orang yang diseru dengan perjanjian yang telah diberatkan oleh sumpah ataupun ugutan, seperti isteri mereka akan diceraikan, harta-harta mereka akan diambil dan sebagainya, dengan tujuan untuk menakutkan orang yang diseru supaya mereka ni bersetuju untuk mengikuti fahaman mereka. Okay, seterusnya adalah at-tadlis, di mana mereka akan menyebarkan fahaman batiniah secara berperingkat supaya mereka yang diseru itu tidak terkejut dan tidak menyedari bahawa mereka ini telah diperbodohkan oleh fahaman-fahaman yang sesat, serta yang diseru juga diberitahu bahawa ajaran mereka ini telah dipersetujui oleh ulama besar. Seterusnya ialah at-talbis, merupakan salah satu usaha mereka untuk menerapkan konsep zahir dengan batin dalam diri orang yang diseru. Seterusnya adalah al-khala', iaitu usaha penyeru untuk meyakinkan yang diseru supaya berpegang pada ajaran batin, kerana apabila berpegang pada ajaran batiniah, yang zahir tidak perlu lagi untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir ialah al-insilah min ad-din, iaitu hendaklah utama bagi mereka kepada orang yang diajak untuk masuk ke ajaran batiniah untuk meninggalkan ajaran agama dan tidak lagi terikat pada syariat, serta menafikan semua ajaran agama dan juga hukum-hukum syarak. Saya Nur Alia Husna binti Muhammad Asri, nombor matrik A181330, akan menerangkan ajaran dan pemikiran batiniah. Yang pertama, konsep ketuhanan. Menurut Syahrul Al-Ash'ari 2016, pengikut ajaran batiniah ini mengatakan Tuhan itu ada dua, yang qadim, iaitu lama tanpa didahului zaman. Tuhan yang pertama dinamakan Al-Sabiq dan yang kedua dinamakan At-Tali. Al-Sabiq dan At-Tali tidak boleh disifatkan dengan sebarang sifat. Tidak bernama, bukan mereka yang menciptakan Adam AS. Selain itu, alam ini diciptakan oleh As-Sabiq dengan perantaraan At-Tali. Yang kedua, konsep alam. Alam ini qadim dari As-Sabiq, lahirnya At-Tali. Pencipta pertama nafsu dan jiwa dalam keadaan tersusun. Dari gerakan nafsu lahirnya panas. Diamnya nafsu lahirnya sejuk. Hasil dari panas dan sejuk terjadinya kering dan lembab. Dan menghasilkan unsur yang empat, iaitu tanah, air, api, angin. Dan dari tempat unsur itu lahir pula galian, tumbuhan, haiwan dan insan. Yang ketiga, konsep kenabian. Hampir sama dengan pendapat ahli falsafah. Nabi itu anugerah dari As-Sabiq melalui At-Tali. Yang mana Nabi itu boleh diukir dengan nafsu al-kulliyah, iaitu keseluruhan nafsu, bukanlah dari juziyat, sebahagian, seperti mana alam tadi. Pendapat mereka setiap zaman akan lahir orang yang maksum, yang setaraf dengan Nabi, yang boleh mentakwilkan nas-nas seperti mana Nabi. Mereka juga menyatakan imam itu samalah dengan orang suci yang boleh dilihat dalam mimpi apa yang akan berlaku, beza mereka dengan Nabi.
Nabi boleh melihat dalam sedar atau jaga. Dan beza imam dengan Nabi itu juga ialah imam tidak menerima wahyu, Nabi pula menerima wahyu. Yang terakhir, konsep kiamat. Batiniah ini menafikan kiamat pada mereka Tuhan tidak bodoh menciptakan alam ini dengan cantik kemudian memusnahkannya. Tanda atau alamat kiamat adalah dengan munculnya imam. Antara lain, golongan ini mengingkari adanya mahsyar, bangkit dari kubur, syurga dan neraka dan semua itu ditakwilkan oleh mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Silakan pembentang yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan pandangan ulama terhadap penyelewengan fahaman batiniah. Yang pertama adalah daripada Imam Abdul Qahar Al-Baghdadi. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Farqu Baina Al-Firqah An-Najiyah min Bun bahawa fahaman batiniah lebih berbahaya kepada umat Islam berbanding pengaruh atau musuh Yahudi, Nasrani dan Majusi terhadap umat Islam. Bahkan, ianya lebih berbahaya daripada Dajjal. Alasan beliau berkata demikian adalah kerana jumlah mereka yang sesat disebabkan ajaran batiniah lebih ramai berbanding mereka yang disesatkan oleh Dajjal apabila ia muncul kelak. Fitnah Dajjal berlaku tidak lebih daripada 40 hari sahaja. Namun, bahaya dan fitnah fahaman batiniah lebih banyak daripada bilangan pasir dan titisan hujan kerana fahaman ini telah muncul sejak zaman Al-Ma'mun iaitu ketika zaman pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Seterusnya, pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, fahaman batiniah tergolong dalam golongan yang anti-Islam kerana mereka secara jelas dan terang-terangan memusuhi Islam dan umat Islam. Akidah dan amalan mereka juga adalah menyalahi syariat Islam. Mereka pada zahirnya nampak seperti Islam tetapi pada hakikatnya mereka kufur. Bagi mereka juga, semua pengetahuan boleh didapati daripada Imam Maksum dan akal sama sekali tidak dapat mencapai kebenaran kerana imam tersebut sahaja yang dapat mendampingi Tuhan untuk mendalami rahsia syarak serta menentukan kebenaran dalam menyelesaikan segala permasalahan. Seterusnya, pandangan daripada Imam Al-Ashfiraini. Beliau menyatakan bahawa bagi sesiapa sahaja yang menganggap kewajipan qat'i seperti solat fardu 5 waktu, zakat, puasa, haji dan lain-lain tidak wajib, maka secara tidak langsung dia telah terkeluar daripada Islam. Justru, perkara tersebut merupakan salah satu daripada ajaran batiniah. Jadi, bagi mereka yang berpegang dengan fahaman batiniah dianggap terkeluar daripada Islam. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kajian lepas. Kajian lepas merupakan analisa berupa kritik membangun ataupun menjatuhkan dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bahagian dari keilmuan. Ia merupakan cerita ilmiah terhadap permasalahan kajian tertentu yang dilakukan oleh orang lain. Kajian lepas yang kami gunakan adalah pembentukan Indeks Tipologi Syiah di Malaysia. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Farhan Samsudin dan Fazli Adam dari Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Islam. Mereka menerangkan tentang aliran ajaran matlamat batiniah, gerakan-gerakan batiniah, pengaruh-pengaruh batiniah dan bilangan penganut batiniah. Matlamat Syiah batiniah adalah tasawuf dan tarekat Syiah batiniah ini pula adalah aliran tasawuf yang wujud dalam gerakan Syiah. Di Malaysia, pengaruh Syiah batiniah mula merebak masuk ke dalam ilmu tasawuf melalui tarekat-tarekat. Tasawuf dan tarekat dipengaruhi oleh Syiah batiniah mula dilibatkan melalui tokoh sufi yang sering dirujuk dan dipuja dunia sufi timur dan barat, iaitu Jalaluddin Al-Rumi. Satu lagi persamaan rapat antara sufi dan Syiah ialah melebihkan kedudukan imam dari Nabi. Dalam keyakinan Syiah, imam-imam mereka adalah maksum sama seperti Nabi. Bahkan dalam banyak hal lebih baik berbanding Nabi. Itu sahaja dari saya tentang kajian lepas. Dipersilakan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, cadangan kajian iaitu langkah bagi mengatasi penyebaran pemikiran Islam liberal ini. 1. Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar supaya tidak terjerumus dalam ajaran sesat. Kerana pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan pemahaman Islam yang sebenar. Yang kedua, langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga perlu ditekankan dalam kalangan masyarakat moden umat Islam zaman sekarang agar mereka dapat membezakan di antara ilmu agama Islam yang sebenar atau ilmu agama Islam yang disampaikan oleh para pemikir di barat. Yang ketiga, isu-isu yang dilakukan oleh para pemikir Islam liberal ini perlu dipaparkan dan disebarkan sama ada melalui media cetak, ceramah, seminar, forum dan lain-lain. Dengan cara ini, umat Islam akan didedahkan muslihat pemikir Islam liberal yang cuba memesongkan kefahaman ajaran Islam sebenar. Yang keempat, memberi pendedahan melalui sistem pendidikan seawal sekolah rendah tentang kewujudan puak ini, supaya mereka dapat mengetahui kesan yang akan berlaku di kemudian hari.
Yang terakhir, mengadakan program pemulihan akidah bagi mereka yang terlibat dengan ajaran sesat kerana mereka amat memerlukan sokongan dari pelbagai pihak. Seterusnya, rumusan. Secara kesimpulan, semua pihak perlu mengambil perhatian yang serius tentang ancaman ajaran batiniah di Malaysia ini demi memastikan kelangsungan ajaran Islam yang sebenar tidak dikelirukan. Masyarakat di dunia terutama di Malaysia perlu berhati-hati dan berwaspada apabila menerima ideologi baharu supaya tidak terpengaruh dan terikut dengan ajaran yang salah. Akhir sekali, masyarakat juga dinasihatkan agar memperbanyakkan mendalami ilmu yang sebenar dengan berpandukan guru yang sudah diiktiraf dan membaca bahan yang benar. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.